mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu fa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku, kata Rasulullah, masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang tidak taat padaku maka kita masuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafwa wa intifa' wal ifadah wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa da'al al-khairi ibtiwa marratihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ya, semulakan seluruh jawatan kuasa yang hadir pada malam ini, insyaAllah seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat alhamdulillah ta'ala. Jadi kalau Imam Samsuri tak ada, siapa yang second dia? Tu second lah. Oh, sokong tinggi. Yang tu depan. Tuan second lah. Sama Imam Samsuri tuan lah. Ganti dia. Nama tuan? Yusuf. Haji Yusuf. Haji Yusuf. Belum masuk ya. Okey. Baik, insya-Allah. Kemudian kalau tuan kenal lah, kan? Haji Muhammad Haji dah. Orang kuat jawatan kamu ni. Bahagian pendidikan. Pendidikan Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambunglah kuliah kita, insya-Allah. Kuliah bab munakahat. Baik, di muka surat 5 kan? Betul tak? Muka surat 5 berkenaan dengan hadis-hadis
berkenaan galakkan untuk berkahwin ataupun bernikah, insyaallah. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Itu juga hadis daripada Abdullah ibni Mas'ud, radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaris sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj ataupun falyatazawwij fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawm fa innahu wija'un. Ni hadis yang saya dah bacalah dulu. Mana hadis ni terima daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, kata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu. Apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras sabab, wahai sekalian pemuda. Wahai sekalian pemuda. Kenapa di sini sebut pemuda? Kenapa tak sebut pemuda-pemudi? Kenapa tak sebut pemuda-pemudi? Tapi disebut pemuda saja. Kerana kebiasaan yang masuk meminang siapa? Pemuda lah, lelaki kan. Bukan perempuan yang masuk minang. Istilah kita tu jangan jadi perigi perigi cari timba kan. Jangan jadi perigi mencari timba, biar timba cari pergi. Biar timba cari pergi. Tapi zaman sekarang ni orang tak kisah dah. Tak. Malahan kalau ikut pun, kalau Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah isteri kepada baginda Rasulullah SAW sendiri pun, dia yang masuk minang kalau ikut kan. Dia yang masuk minang. Dia berkenan dengan akhlak-akhlak yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur dia masa tu dalam 45, tak silap saya. Sedangkan Nabi umur 25. Jadi tak heranlah. Kalau lelaki muda, perempuan tua. Lelaki muda, perempuan tua. Jadi sekarang ni benda tak heranlah. Ada yang, tapi kebiasaan ni mestilah lelaki yang muda, lelaki yang tua, perempuan yang muda. Paling tidak pun 2 tahun lebih tua daripada perempuan, 3 tahun daripada perempuan. Tapi ada juga pemuda nikah dengan nenek pun ada. Pemuda nikah nenek, dah bercucu cicit. Ini pemuda lagi umur 20 tahun ni kan. Itu dikatakan jodoh, ustaz. Jodoh kan. Macam mana? Dia dah berkenan, dah. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi kata, ya ma'syaris sabab, wahai pemuda, man istata'a minkum ba'ah, barang siapa yang mampu di kalangan kamu itu berkahwin. Ba'ah maksudnya berkahwin. Falyatazawwaj, maka naklah berkahwin. Jadi kalimat ba'ah ni kahwin. Yatazawwaj pun kahwin juga. Nikah pun kahwin juga. Banyak dalam bahasa Arab ni lafaz yang berbeza, lafaz berbeza tapi makna sama. Lafaz berbeza tapi makna sama. Man istata'a minkum ba'ah, barang siapa di kalangan kamu mampu berkahwin, maka naklah berkahwin. Kenapa? Kerana dengan berkahwin tadi, fa innahu aghaddu lil basar. Kerana sungguhnya dengan berkahwin itu dapat menjaga ataupun menundukkan pandangan mata lah daripada melihat benda-benda yang haram. Wa ahsanu lil farji, dan melihara kemaluan daripada berzina, buat benda tak elok. Kerana asal daripada perzinaan itu, asal ni punca dia apa? Asal punca berzina biasanya pandangan mata kan. Pandangan mata, pergaulan yang tidak terbatas, campur lelaki perempuan, tidak ada batas. Jadi akhirnya menyebabkan berlakunya perzinaan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'as samila. Jangan kamu hampiri perbuatan zina, kerana zina adalah satu perkara keji dan seburuk perjalanan. Kesan daripada perzinaan, fahamlah kesan dia. Lahirnya anak tak setara. Lepas tu apa lagi? Runtuhnya masyarakat, bergaduh. Pihak lelaki, pihak perempuan bergaduh. Warga lelaki, warga perempuan bergaduh. Mengundang bala bencana daripada Allah. Banyaklah kesan-kesan yang tak elok lah. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-saum.
Barang siapa yang tidak mampu berkahwin maka naklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana puasa ni merupakan sebagai perisai. Asal mana wija ni perisai. Kalau sini sebut pengekang nafsu lah. Dia kawal nafsu kita. Daripada melihat benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda tak elok lah, dan boleh terjumus pada perzinaan dan sebagainya. Okay? Jadi dalam hadis ni dia seruannya pada pemuda lah. Kerana yang biasa masuk Minang ni pemuda, perempuan. Tapi walaupun zahir hadis ini pemuda, tetapi termasuk juga perempuan, pemudi, ataupun mana-mana orang bujang. Orang bujang yang tidak ada isteri, tidak ada suami. Tapi kalau lelaki tu lain lah, dia boleh tambah lagi lah cawangan kedua, cawangan ketiga dan cawangan keempat. Tubuhkanlah cawangan. Kalau mampu tubuh cawangan, tubuhlah. Tapi jangan perang dunia yang ketiga, keempat, sudahlah. Kan? Itu. Baik. Kemudian galakkan berkahwin. Islam menggalakkan perkahwinan dan mendorong umatnya agar berkahwin. Hal ini adalah kerana terdapat banyak kebaikan. Kerana terdapat banyak kebaikan dan faedah bagi individu dan masyarakat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata' wa khairun mata'uha al-mar'atu salihah. Dunia ni merupakan mata benda ataupun keseronokan lah. Dunia ni keseronokan semata-mata. Sebaik-baik keseronokan dunia ini ialah perempuan yang solehah. Cuma nak cari perempuan yang solehah tu susah sikit lah. Walaupun kadang-kadang namanya solehah. Nama siapa? Siti Solehah. Tak dapat dia nak solehah tu dah. Nama siapa? Sabirah. Sabirah apa? Perempuan yang sabar. Tak dapat dia sabar tu dah. Bongi dia tu. Tak dapat dia sabar. Bongi dia kerja dia. Walaupun namanya Sabirah. Kalau lelaki, Sabirin. Nama siapa? Sabirin. Muhammad Sabirin. Muhammad yang sabar. Tak dapat juga sabar tu dah. Bongi dia kerja tu. Jadi kalau boleh, nama itu naklah mencerminkan akan diri kita lah. Yang sebenarnya, jangan hanya semata-mata nama. Nama siapa? Muhammad yang terpuji. Betul tak terpuji ni? Kau tak terpuji? Kalau boleh, naklah terpuji lah. Mana sesuai lah dengan nama kita yang mak ayah kita bagi pada kita tu kan. Itu pun mak ayah dulu kita terponing mikir. Siang malam pagi petang mikir apa nama yang sesuai pada anak dia. Baik. Itu juga hadis Rasulullah SAW an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah SAW, arba'un min sunanil mursalin. 4 perkara termasuk dalam sunnah para nabi dan para rasul. 4 perkara termasuk dalam sunnah para nabi dan para rasul. Pertama, al-haya'u. Haya' mana sifat malu. Al-haya' sifat malu. Wa ta'atur. Ta'atur ni memakai bau-bauan lah, wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Kemudian as-siwak. Siwak ni bersugi. Dan an-nikah, mana bernikah, perkahwin lah. Ini termasuk dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Banyaklah sunnah-sunnah para nabi ni banyak sebenarnya. Tapi ini antaranya lah. Antara 4 perkara yang ditekan pada kita. Pertama, sifat malu. Al-haya' syu'batun minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Dan malu pun bertempat. Jangan semua benda malu. Makanlah, malulah makan. Minumlah, malulah. Jomlah pergi masjid surau mengajar, malulah belajar. Habis semua malu je. Kan? Semua malu. Jadi bila nak orang kata nak maju lah, tak maju lah. Sebab asyik malu je. Jadi malu pun bertempat lah, berkira lah. Sesuai tak tempat tu dia malu. Dan Nabi juga pernah bersabda, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak ada sifat malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendak. Hadis dapat dah hadis 40. Hadis Al-Ma'in Manawi dia kata,
Nabi pernah bersabda, "Iza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tak ada sifat malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendak. Maksud perbuat ini, fasna ini bukan maksud buat sesuka hati dia, tidak. Bukan maksud itu. Suka hati aku lah, aku nak buat, aku tak nak buat. Bukan maksud itu. Maksudnya malu tu bertempat lah, terbatas lah. Gitu. Kalau kita dalam keadaan jahil, naklah kita bertanya. Kalau malu bertanya, sesat jalan kan. Malu bertanya, sesat jalan. Dan orang bertanya pun ada macam-macam kategori orang bertanya. Kadang dalam pengajian ada orang bertanya dengan ustaz, dengan ustazah. Dia ada macam-macam kategori orang bertanya ni. Yang pertama, dia bertanya memang dia jahil. Dia jahil tak tahu apa, maka dia bertanya. Yang kedua, dia bertanya kerana nak mendapatkan lebih kepahaman. Dia nak lebihkan kepahaman. Dia dah tahu dah, basic tahu dah tu. Tapi dia nak tanya lagi untuk lebihkan kepahaman. Kemudian ada orang bertanya ni kerana menguji. Dia nak uji kita. Saja dia tanya sebenarnya, ustaz tahu tak tahu? Ustaz tu tahu tak tahu? Bila tak tahu kan, dia pun jajalah. Apalah ustaz tu, apalah ustazah tu tak tahu. Saya tanya pun dia tahu tak boleh jawab. Dia mulalah viral kan. Jajalah kelemahan kita tu kan. Ni benda tak elok lah tuan-tuan. Kemudian yang keempat, bertanya tapi mengingkari. Bertanya tapi mengingkari. Tanya-tanya tapi membantahlah, mengingkarilah apa-apa yang jawapan yang dibagi tadi. Jadi yang terbaik itu yang pertama, terbaik itu bertanya. Yang pertama kerana dia jahil. Yang pertama. Yang kedua bertanya kerana nak kuatkan lagi ilmu dia. Dua benda ni benda yang baik. Dua benda yang baik. Yang ketiga tadi tak baik. Bertanya kerana nak menguji. Kemudian yang keempat bertanya kerana nak mengingkari apa yang dijawab oleh penceramah ataupun ustaz ke ustazah ke yang ditanya. Faham tuan Jadi malu. Kemudian ta'atun ni memakai minyak wangi lah. Tapi pakai minyak wangi pun berpada-pada lah. Jangan sampai minyak wangi lebih-lebih sangat, sehingga kan tak khusyuk pula wali nak semayang kan. Pakai minyak wangi pergi solat, tapi minyak wangi tu lebih sangat. Lebih-lebih sangat pun kadang-kadang pensan lah orang. Orang nak semayang dah pensan pula. Kenapa? Terlampau sangat lah minyak wangi orang sebelah tu. Sampai dia tak boleh nak kontrol kan. Baik. Jadi kemudian siwak. Siwak mana bersugilah. Nabi SAW bersabda, laula an asyuka 'alal ummati la amartukum bisiwak fi kulli solah. Kalau tidak menjadi keberatan terhadap umat aku, nasihat aku perintahkan mereka bersugi pada setiap kali mendirikan solat. Setiap kali mendirikan solat kita digalakkan bersugi. Tapi kita jaranglah. Yang rajin buat ni tabligh lah. Budak tabligh ni dia rajin dia buat. Dia bawa dia punya kayu sugi tu. Dia ada kayu sugi tu kan. Nak solat kan dia bersugilah. Solat kan bersugi. Macam kita ni jaranglah. Biasa kita bersugi ni pagi, petang. Pagi, petang. Itulah. Tapi kalau ikutkan, kita digalakkan bersugi setiap kali nak solat. Gitu. Baik, kemudian nikah. Yang keempat, nikah. Nikah ini, kalau tuan lihat dalam kitab Rahiqul Maktum. Dalam kitab Rahiqul Maktum, kitab sirah yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri. Dikarang oleh siapa tuan? Dikarang oleh Mubarakfuri. Di situ ada disebutkan ada beberapa jenis pernikahan pada zaman jahiliyah. Pada zaman ini ada beberapa jenis pernikahan. Okay? Ada 4 jenis pernikahan. Aisyah pernah tanya, ya Aisyah, berapakah jenis pernikahan yang berlaku pada zaman jahiliyah? Aisyah kata ada 4 jenis pernikahan pada zaman jahiliyah. Yang pertama, pernikahan yang sama seperti zaman kita sekarang ini. Yang pertama ialah pernikahan yang sama seperti zaman sekarang, mana selepas kedatangan Islam lah. Maknanya lelaki akan masuk Minang. Biasanya lelaki akan iktabah. Iktabah ni masuk Minang lah.
Kalau kita dalam konteks kita di Malaysia ni, orang Melayu ni biasanya merisik. Risik tu kan? Buatlah cincin risik, lepas tu bertunang pula kan? Lepas bertunangkan, lepas tu dah kahwin. Itu kebiasaan kita lah. Tapi yang sebenarnya cukup sekadar kita khitbah je. Khitbah maknanya masuk peminang je lah. Masuk peminang, terus tetapkanlah bil tarikh perkahwinan dia. Berapa hantaran dia. Kalau kita ni 9 ni, kalau nak dara berapa hantarannya? Ni 9 ni kalau nak dara, hantarannya berapa? Minimal berapa? Minimal berapa? 200. Mas kahwin. Okey, mas kahwin. Mas kahwin, sorry. Okey, mas kahwin minimalnya 200. Hantarannya terpulanglah pihak keluarga, pihak lelaki, pihak perempuan letak berapa. Ada yang tak tetapkan hantaran pun ada. Ramai yang kadang-kadang nikah tu yang ada mas kahwinnya, hantaran tak ada. Zero. Pemberian lain, cincin, gelang, tak ada, semua tak ada. Tak apalah. Kan, itu persetujuan antara dua pihak lah, pihak lelaki dan perempuan. Tapi kalau ada duit, itulah dia bagilah, paling tidak pun 10,000. 10,000, ada 8,000, ada 5,000, 20,000 pun ada. 20,000 ada. Ada hantaran sebuah apartmen. Saya pernah ada menikahkan seorang sepasang pengantin. Hantarannya ialah sebuah apartmen. Itulah hantaran lah. Mas kahwinnya 200 lah, tapi hantaran itulah. Hantaran tu sama ada dia beri tak beri tu dia tak tahu dah. Kan? Tapi tulislah, kita tulis kat borang tu. Kat borang kan dia ada borang catatan juru nikah. Borang tu kita tulis tu. Berapa hantarannya? Dia kata sebuah apartmen. Tidak. Kemudian lain ada cincin, gelang, rantai dan sebagainya. Tulislah kat situ. Ada yang bagi hantaran dan bagi mas kahwin saja. Kemudian lain tak ada. So maknanya kalau anak dara tu minimalnya 200. Janda berapa? Janda 100 lah. Janda 100 je. Itu dalam mata wang. Kalau nak beri pemberian lain, berapa langkah dia? Antaranya sebiji kereta. Mas kahwinnya sebiji kereta. Ataupun mas kahwinnya orang kata apa? Senaskah Al-Quran dia. Mas kahwin senaskah Al-Quran. Itu mas kahwin dia. Cuma kalau senaskah Quran ni biasanya tak sampailah 200. Quran pula jenis Quran kecil. Bukan Quran besar, Quran standard kita ni lah. Kalau Quran standard kita ni ada tak sampai 200 harga dia. Senaskah tu dah tak sampai kan? Tak sampai pun. Sebenarnya mas kahwinnya senaskah Quran. Itu je lah. Ada yang dah dinar pun dia bagi dinar. Dinar, satu dinar anggaran berapa tuan-tuan? Satu dinar anggaran dalam RM700. 700 atau RM700 lah. Kalau 2 dinar mana 1,400. Mana 1,400 lah dia punya mas kahwin dia. Baik, kita kembali pada tadi. Sebenarnya pernikahan pada zaman jahiliyah ada 4 jenis. Pertama, pernikahan yang sama seperti pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang lelaki meminang seorang wanita menerusi bapa atau penjaganya untuk dikahwini. Si lelaki itu membayar mas kahwin lalu berkahwinlah. Kemudian jenis yang kedua, perkahwinan yang kedua pada zaman jahiliyah ialah seorang suami ni yang memberitahu isterinya yang telah suci daripada haid supaya bersetubuh dengan lelaki yang dipilih oleh suaminya. Masya-Allah. Ini zaman jahiliyah. Mana seorang suami beritahu dengan isteri dia, kau dah habis suci, kau dah suci daripada haid, kan? Saya carikan seorang lelaki biasanya lelaki yang berada lah, lelaki yang jutawan, kan, hartawan, wartawan, bukan wartawan lainnya. Untuk ditiduri. Dan lelaki itu, suami tadi pergilah mana-mana lah, menghilangkan diri.
selepas itu bila dia tahu bahawa isteri itu dah mengandung hasil hubungan lelaki tadi, maka lelaki itu pun balik-balik. Kenapa? Kerana isteri tadi dah hamil. Tujuan dia supaya isteri dia hamil je. Sebelum ni dia kahwin mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun tak hamil-hamil. Ataupun mungkin baru kahwin, tapi dia nakkan keturunan tu, anak tu jenis kononnya lah, anak daripada benih daripada orang hebat, orang kaya lah. Je tu, orang kaya. Jadi si suami menggunakan cara ini bagi mendapatkan anak daripada keturunan yang mulia, kononnya begitu. Tapi kita lah konteks kita Islam ni haram dah kan. Ini zaman jahiliah tuan-tuan. Zaman jahiliah. Kemudian jenis perkahwinan ketiga. Cara ketiga, cara ini melibatkan sekumpulan lelaki yang tidak lebih daripada 10 orang. Yang mana lelaki tadi bergele-gele menyetubuhi seorang wanita. Masya Allah. Ini pun dalam bentuk perzinaan jugalah. Kalau pada zaman Islam. Tapi pada ni zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Yang dia hari tak kira apa kan. Tak. Jadi seorang perempuan itu akan ditiduri dengan 10 orang lelaki secara bergele-gele. Kemudian bila perempuan tu mengandung dan melahirkan anak, kan, semua lelaki tadi dikenaki hadir. Hadirlah di hadapan perempuan tersebut, tujuannya supaya perempuan tadi dapat memilih salah seorang pada lelaki-lelaki itu untuk dinasabkan pada anak dia. Pelik kan? Pelik kan? Tapi itulah pada zaman jahiliah. Disebut dalam kitab Rahimul Maktum, kitab sirah yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri. Dalam internet pun ada benda ni. Kalau tuan-tuan kaji, carilah. Ni zaman jahiliah punya ada 4 cara perkahwinan lah. Mana perempuan tadi dia akan tidur dengan 10 orang lelaki. Lepas tu hasil daripada tidur tadi, jadi dia mengandung. Kemudian lepas mengandung, dia akan panggil semua 10 orang tu. 10 orang tadi dia akan datang menghadap. Sekurang menghadap lah. Datang menghadap perempuan tadi. Dan perempuan tadi dia akan pilih lah agak mana-mana yang sesuai kan, nak dibinkan dengan anak dia tadilah. Yang hasil daripada persetubuhan tadi. Ini cara yang kedua, yang ketiga. Cara yang keempat. Cara keempat adalah sekumpulan lelaki yang tidak terkira jumlahnya akan mendatangi seorang wanita dan wanita tersebut merelakan dirinya disetubuhi dengan cara demikian. Selayaknya wanita itu dikatakan sebagai pelacur pada zaman jahiliah. Ini pelacur pada zaman jahiliah. Sedangkan yang tiga tadi, dia tak dikira dalam pelacurannya zaman jahiliah. Jadi ini perempuan ni kan, dia punya satu nilai moral yang paling rendah. Dia akan bergantungkan selai kain di depan pintu rumahnya sebagai tanda mengajak mana-mana lelaki yang nak tidur dengan dia, boleh saja tidur dengan dia. Kemudian selepas dia tidur dengan mana-mana lelaki tadi, banyak lelaki, tak tahu berapa banyak lelaki lah, dia nak tidur. Akhirnya dia mengandung. Bila dia mengandung, kemudian dia melahirkan anak, maka datanglah, ramailah datang yang akan melihat. Dan seorang pakar akan dipanggil. Mana semua lelaki-lelaki yang pernah tidur dengan dia tadi semua dipanggil. Kalau 20 orang datang menghadap. 20 orang datang menghadap jumpa dia. Perempuan yang telah hamil tadi lah. Dan seseorang akan datangkan untuk macam, kalau zaman sekarang ujian DNA kan. Ni bukan ujian DNA kan. Masa tu tak ada ujian DNA. Jadi dia hanya tengok, buat pengecaman lah, rupa bayi ni dengan si Mamat Mano kat Mamat Mano kat yang sesuai lah. Mungkin ni dia punya anak kot. Dapatlah seorang. Jadi orang itulah yang akan dibinkan dengan anak dia tadi, perempuan tadi. Masya Allah, itu suasana yang terdapat pada zaman jahiliah. Ada 4 jenis perkahwinan. Jadi bila Islam datang, kan, bila Nabi Muhammad SAW datang, maka Nabi menghapuskan semua tadi. Yang 3 tadi hapuskan. Cara yang ketiga, yang keempat, yang kedua, 3, 4, cara itu dihapuskan. Tapi yang ada, yang tinggal cara pertama. Maknanya dalam konteks nak berkahwin, mesti biasanya pihak lelaki akan menghantar wakil kan.
wakil datang untuk meminang lah. Pertemuan keluarga. Okay? Kalau cara macam berlutut depan perempuan tu, kan, sudikah awak berkahwin dengan saya, kan? Itu bukan cara Islam lah. Itu bukan cara Islam. Cara Islam tu lah, biasanya kita hantar wakil kan, di keluarga, pergi datang, berisik, meminang, masuk minang dan sebagainya. Itu dia katakan an-nikah. Baik, hikmah pernikahan nikah. Terdapat pelbagai hikmah dan faedah pensyariatan nikah. Antaranya ialah pertama, memenuhi keperluan fitrah manusia. Memenuhi keperluan fitrah manusia. Allah Ta'ala menjadikan manusia mempunyai keinginan seksual. Kaum lelaki cenderung dan berkeinginan kepada kaum wanita. Dan begitulah sebaliknya. Nampak? Lelaki sudah tentu cenderung pada perempuan. Perempuan cenderung pada lelaki. Perempuan dia ada sifat malu kan. Perempuan dia ada sifat malu. Bila perempuan tak ada sifat malu, yang parah tu. Dia pula dulu tu kan. Dia pula dulu kerapan. Banding dengan lelaki. Lelaki pula malu pula, terbalik pula tu kan. Tapi sepatutnya lelaki tak perlu malu. Lelaki lah kalau berkenan berkenan pergilah jumpa mak ayah. Berkenan pergilah jumpa mak ayah. Jangan bila berkenan tak jumpa mak ayah. Bawa lagi nikah di Thailand. Banyak kes tu kan, nikah di Thailand. Kalau nikah di Thailand tu balik tu kan, bila balik Malaysia, bila nikah Thailand ni, bila balik Malaysia mestilah pernikahan tu naklah didaftarkan. Naklah didaftarkan. Kalau didaftarkan tak daftarkan nanti masalah lah. Masalah lah kalau ada anak, masalah. Jadi anak tu tak dapat didaftarkan nanti. Tak ada, bila tak ada suap beranak, tak ada maikit dan sebagainya, nanti nak sekolah pun susah, nak belajar pun susah. Sebab apa? Tidak ada dokumen pengenalan diri kepada anak. Sebab perkahwin tadi tak dapat dipastikan sah ke tidak perkahwin itu. Kemudian pernikahan itu tak didaftarkan di Malaysia. Patutnya kena daftarkan lah. Aja tu. Jadi kita pejabat agama ni cek lah tu. Sah tu pernikahan tu sah ke tidak. Siapa yang menikahkan waktu di Thailand, di Songkla, contoh Songkla lah. Banyak Songkla kan. Siapa yang menikahkan? Juru nikah tu berdaftar atau tidak di sana? Berdaftar ke tidak di sana? Kalau berdaftar, jadi bolehlah didaftarkan pernikahan tu. Kalau tak berdaftar, jadi terpaksa difarakkan pernikahan tu. Farak pernikahan kalau tak berdaftar. Apalagi kalau contohnya sijil nikah Thailand. Sijil nikah Thailand tapi nikah di Kelantan. Sijil nikah Thailand tapi nikah di Kedah. Ataupun sijil nikah Thailand, nikah di Selangor. Nikah di Selangor tuan-tuan. Banyak dia sindiket kan. Kes macam tu. Di pernikahan tadi tak sah, pernikahan tu meragukan dan sebagainya. Jadi kalau ada anak, dia masalah lah pada anak tu. Sebabnya kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik, seterusnya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia mempunyai keinginan seksual. Kaum lelaki cenderung dan keinginan kepada kaum wanita. Dan begitu juga sebaliknya. Tak? Dan manusia ni Allah Ta'ala ciptakan, dia ada nafsu kan. Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni ada 4 kategori kan. 4 kategori Allah Ta'ala cipta dalam dunia ni. Pertama, Allah Ta'ala ciptakan sesuatu tu ada akal. Ada akal, ada nafsu. Manusia lah. Tak? Ada akal, ada nafsu manusia. Yang kedua, ada akal. Tiada nafsu. Para malaikat ada akal, tiada nafsu. Yang ketiga, ada nafsu, tak ada akal. Binatang-binatang tu lah, binatang-binatang tu kan, dia kan kira anak dia sendiri pun dia mengkawan. Tapi manusia tak boleh. Kalau manusia kan bersetubuh dengan anak sendiri, kira zina lah. Ataupun harapkan pagar makan padi, ataupun haruan makan anak, setelah itu kan. Gitu. Kemudian yang keempat, tidak ada nafsu, tak ada akal. Nafsu tak ada akal, itulah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, batu-batu kan.
benda-benda jamid ni. Jadi benda tu semua tidak ada akal dan tidak ada nafsu. Manusia Allah Ta'ala jadikan kan, maknanya ada akal dan ada nafsu. Akal tak boleh, nafsu tak boleh dibuang. Kalau nafsu dibuang parah tuan-tuan. Nafsu ni kita hanya jaga, kawal. Nafsu kawal, kita kontrol dia. Kita tak boleh buang. Sebab kalau buangkan nafsu kan, tengok rumah pun tak selera. Tengok tu tak selera. Bagi makanan saudara-saudara, kek apa semua kan. Nasi biryani, nasi dagang, nasi kambing, nasi Arab, semua sedap. Tengok tak selera. Semua tak selera. Sebab apa? Nafsu tak selera. Nafsu dia tak ada. Dia nafsu tak boleh dibuang. Semua kita kena menjaga nafsu. Okey. Ada satu dialog antara ada kata-kata kisah antara Allah Ta'ala kan, satu hari Allah Ta'ala dan yang pertama, antara benda yang pertama yang Allah Ta'ala cipta ialah akal. Antara pertama benda Allah Ta'ala cipta akal. Bila Allah Ta'ala telah mencipta akal, maka Allah Ta'ala kata pada akal, wahai akal, menghadaplah ke saya. Maka akal pun menghadap pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata pada akal, wahai akal, pusinglah sana. Maka akal pun pusinglah ke sebelah sana. Maka Allah Ta'ala pun tanya pada akal, wahai akal, siapakah aku? Wahai akal, siapakah aku? Maka akal kata, engkau Tuhanku, aku hambaku dan kau Tuhan aku. Kata akal. Mana akal ni senang dia terima. Allah Ta'ala akan dia mudah mengakui bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Aku adalah hambamu, kata akal, dan kamu adalah Tuhanku. Kata akal tadi. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan nafsu pula. Allah Ta'ala jadikan nafsu. Dia dipanggil nafsu, baik nafsu, datanglah kemari. Nafsu ada no je. Buat bangang kan. Wahai nafsu, datang kemari. Nafsu pun tak tahu je. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Nafsu kata, aku tak kenal kau. Allah Ta'ala tanya pada nafsu, aku ni siapa? Kata Allah, aku tak kenal kau. Kata nafsu. Dia sifat dia memang macam tu lah, ego. Engkar dan ego. Lalu Allah Ta'ala perintahkan nafsu ni ditangkap dan dimasukkan dalam neraka. Masuk dalam neraka selama 100 tahun. Diazab seksa selama 100 tahun. Kemudian dikeluarkan pada neraka. Bila dikeluarkan keluar pada neraka, maka Allah Ta'ala tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Maka nafsu kata, engkau, aku. Engkau, aku. Itu jawapan daripada nafsu. Sebenarnya nafsu masih begar. Asal kita begar lah. Begar dan nogi kan. Walaupun dah kena seksa, kena balun dalam aku, masih begar gitu. Masih lagi tak mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dia. Maka Allah Ta'ala perintah pada nafsu supaya dimasukkan ke dalam neraka semula. Maka dia azab selama 100 tahun. Dan tidak dibagi makan. Tidak dibagi makan dalam neraka tu. Diseksa tapi tak dibagi makan dalam neraka. Kemudian selepas 1 tahun dikeluarkan semula. Bila dikeluarkan semula, maka Allah Ta'ala tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Maka nafsu kata, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Baru dia mengaku tu kan. Itu baru mengaku. Itulah begar dogi tu nafsu tu. Macam tu. Macam itulah nafsu yang ada pada manusia. Nafsu yang ada pada manusia yang banyak mengajak kepada benda-benda yang tidak baik. Benda-benda kemungkaran dan sebagainya. Baik. Oleh sebab Islam agama fitrah. Sikit lagi tuan-tuan. Isyak nak masuk kan? Oleh sebab Islam agama fitrah yang memenuhi tuntutan dan mengatur segala urusannya, ia mensyariatkan perkahwinan bagi menyahut seruan batin manusia dan menjadikannya sebagai satu-satunya cara untuk melampiaskan keinginan tersebut. Itu tujuan berkahwin tadi. Tujuan terkahwin tadi untuk
kan, supaya masing-masing dapat melepaskan nafsu kepada pasangan masing-masing. Pasangan masing-masing, mana ada lelaki ada perempuan. Kerana lelaki perempuan kan dia satu kutub utara, kutub selatan. Kutub utara selatan kalau bertemu macam mana? Melekat kan? Kutub utara selatan. Kalau utara selatan kan tak boleh. Tapi ada yang bertukar, Argentina apa ada. Allah Ta'ala bagi dia sifat lelaki, tapi dia tak nak lelaki, dia nak jadi perempuan juga. Dia buang alat-alat itu, buang. Dia buang alat, buat pemedahan, jadi perempuan. Tuan-tuan tahu kan? Golongan apa, maknyah lah istilah kita ni. Masalah besok kalau meninggal tu macam mana tu, Imam? Golongan maknyah lah. Tiba-tiba golongan maknyah meninggal seorang. Macam mana Imam nak buat tu? Siapa nak uruskan tu? Imam nak uruskan ke? Imam nak uruskan ke? Ataupun kan Bilal wanita nak uruskan? Jangan kan. Tengok lelaki kan. Tengok nama lelaki Ahmad bin Abu, tapi tengok perempuan. Alat tak ada. Dia punya buah dada ada pula tu. Tapi nama lelaki. So siapa nak uruskan tu jenazah tu? Kalau melompek orang dalam bilik tu kan. Sampai mandi tu kan. Baik. Itulah. Juga kalau meninggal kemudian nak semayangkan, kemudian dalam konteks semayang berjemaah pula, kumpulan tu duduk kat mana? Duduk tempat lelaki ke, jemaah lelaki ke, jemaah perempuan. Sebab dia lelaki kan. Asal dia lelaki, bukan perempuan. Baik. Jadi Islam melaknat lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Ada orang kata ini Ustaz, dia dilahirkan memang ada jiwa perempuan Ustaz. Macam mana tu? Allah Ta'ala jadikan dia ada jiwa perempuan. Ada roh perempuan dalam jasad dia. Kan? Maka tu sebab dia kelakuannya seperti perempuan, seperti sotong perempuan. Okay? Tak tahu nak cakap lah Ustaz. Baik. Jadi Islam bukanlah agama yang mengetepikan naluri ini dengan menyesa manusia dengan mengharamkan perkahwinan dan menyeru kepada kehidupan membujang dan kerahiban. Islam tidak menekankan kepada rahib, pendeta, padri. Kerana padri-padri ni kita dengar dia tak berkahwin. Padri tak berkahwin kan? Macam tu. Dia dikembiri ke tak tahulah, tapi memang tak boleh kahwin. Kalau nak jadi padri tak boleh kahwin. Masalahnya nafsu, masing-masing ada nafsu. Macam mana pula tak boleh berkahwin? Bila tak berkahwin, maka akhirnya akan berlakunya perzinahan. Sebab apa? Tidak ada kata perkahwinan. Sedangkan keinginan nafsu masih ada. Nabi SAW pernah menegah tentang membujang. Tengok bawah tu. An Sumarah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Nabi Muhammad SAW telah menegah daripada tabatul. Apa makna tabatul tu kan? Membujang kerana beribadah. Dia bukan membujang saja. Tabatul ni membujang kerana beribadah. Nabi menegah macam itulah. Tapi kalau seandainya dia nak kahwin tapi jodohnya tak sampai-sampai, kan? Tak sampai-sampai, pilolah sampai jodoh kan. Tapi nak kahwin, jodoh tak ada. Macam mana? Itu bagaimana orang kata Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tak ada jodoh dia. Ada juga kadang jodoh lambat. Ada kadang umur dah 50 tahun masih anak dara, 50 tahun. Itu ada satu pasang saya nikahkan. Umur perempuan tu dia anak dara 50 tahun. Lelaki tu duda. Lelaki tu dah pernah kahwin dah. Lepas tu bercerai, kahwin dengan perempuan tadi. Jadi anak dara, kahwin dengan duda. Duda macam tu. Pujang mana juga? Pujang lama, pujang terang-tang-tang, pujang lapuh kan? Ada juga. Dah pujang lama kan, kahwin dengan anak dara. Rezeki dia lah kahwin dengan anak dara. Umur dah 70, kahwin dengan anak dara. Baik, seterusnya, hadis seterusnya An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
qala radda Rasulullah sallam an Utsman ibni Maz'un Utsman ibni Maz'un at-tabattul walau azina lahu lahtasaina. Yang bermaksud daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah SAW menolak hidup membujang Uthman bin Mas'un kerana beribadah. Jika Nabi membenarkannya, sudah tentu kami akan mengkebiri dia. Mengkebiri supaya dengan ada nafsu lah. Dan tujuan mengkebiri itu dengan ada nafsu. Betul tak? Sebab Islam tu tak membenarkan membujang. Cuma kadang-kadang ada orang dia punya jodoh terlambat. Tu je lah. Jodoh lambat. Ada juga yang umpan disihir pun ada. Umpan disihir. Jadi jodoh tu macam terkunci jodoh dia. Sampaikan orang kalau masuk Minang kan, orang tanya macam tu lah. Tanya-tanya je, lepas tu tak edit. Tanya je, lepas tu tak edit. Ada juga. Ada juga kadang masuk Minang, lepas tu tak edit. Ada juga. Mana jodoh tak sampai lagi lah. Macam mana kan? Macam tu. Baik. Sekali lagi tuan, bagaimanapun Islam tidak membiarkan keinginan sesuatu itu saja, Islam juga tidak membiarkan manusia lepas bebas dalam memenuhi kehendak ini sehingga membinasakan diri sendiri dan juga orang lain. Semua kita ni nak hidup bebas. Boleh tak orang lain kontrol kita? Tak boleh. Kalau orang kontrol kita, tentu kita marah kan? Kita marah kalau orang kontrol hidup kita. Jadi masing-masing semua nak bebas. Tapi bebas dalam ruang lingkup Islam itu sendiri. Bebas juga lah. Tapi jangan terlajak pula. Sampai berzina pula. Itu yang sudah dalam konteks lain pula. Dah berdosa pula. Masa bebas ni, bebas menjadi pasangan lah. Masing-masing bebas kan? Cari pasangan. Kalau tak gerti cari pasangan, suruhlah imam carikan. Betul tak, Mam? Kalau tak gerti nak cari pasangan, imam ada senarai tu. Dia ada senarai tu, dia ada. Dia tahulah ni kan, macam tu. Tanya oleh imam, mungkin imam kanan-kanan ke mana-mana. Betul tak? Tapi jangan imam potong trip sudahlah. Kan? Okey. Buah imam. Baik. Jadi kenapa Islam tidak membiarkan keinginan sesuatu itu saja? Islam juga tidak membiarkan manusia lepas bebas. Betul tak? Kita jangan terlampau bebas kan dalam memenuhi kehendak ini sehingga membinasakan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi perbuatan ini memburukkan akhlak, merosakkan rumah tangga serta membuka pintu luas kepada tipu daya syaitan yang menyesatkan. Islam mengambil sikap yang seimbang dan sederhana. Ia memberi perhatian kepada kehendak seksual manusia dan mengaturnya agar keinginan tersebut berperanan secara baik untuk melahirkan dan mengekalkan generasi manusia tuan. Tu dia. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi 4.2 pula. Wallahu a'lam bissawab. Maghrib ni cepat kan? Kejap dah Isyak. Saya buka soalan, kalau ada soalan, 1-2 soalan semua saya tutup. Ada tak? Ya, ada soalan. Buka emas kan? Tak dengar. Okey. Nah. Itu janda berhias. Janda berhias hari itu. Saya dah cakap tu kan, maknanya dia pagi tu kahwin. Pagi kahwin, petang dia meninggal. Kan? Petang meninggal. Itu namanya janda berhias. Mana dia ada edah ke tak ada edah? Kalau ikutkan tak ada edah. Kalau ikutkan dia tak ada sebab apa? Tidak ada persetubuhan. Tidak ada persetubuhan maknanya tidak ada edah. Kalau ikutkan. Tapi dalam konteks kita di untuk undang-undang ni, maknanya kena kalau dia nak kahwin lain mesti mohon mahkamah. Mohon mahkamah. Sebab mahkamah nanti mungkin dia akan nak siasat dulu ke. Kan mahkamah nak confirmkan ada berlaku persetubuhan ke, tak ada persetubuhan ke dan sebagainya.
Kan jadi mahkamah tu yang nak perempuan tu. Mana kita tahu kan, kadang-kadang pagi dia nikah, petang meninggal, tengah hari tu mungkin dia ada buat persetubuhan, kita tak tahu. Betul tak? Kita tak tahu sebab pagi dia dah nikah. Kan? Jadi biar mahkamah sesat lah. Biarlah mahkamah sesat kalau seandainya perempuan tu nak kahwin dengan lelaki lain. Dia ada beberapa kategori yang kena mohon mahkamah ni. Antaranya adalah janda berhias itu. Janda berhias ada, tapi duda berhias tak ada. Itu je beza dia. Duda berhias tak ada. Yang ada janda je. Kerana janda ni dia special sikit lah. Perempuan ni special sikit. Kalau kahwin ni, satu lagi, perempuan ni melibatkan wali. Lelaki ada sifat libatkan wali tak? Tak ada. Lelaki kau yang lingkang kangkung je. Kan? Borang ni pun kadang tak banyak tu imam. Kalau orang lelaki kan, sikit je borangnya. Perempuan punya toba. Punya toba borangnya. Apalagi kalau perempuan tu janda pula. Kalau janda kan, kalau dia nak lain mesti ada sijil. Kalau sama ada sijil kematian suami ataupun sijil cerai dia. Kena ada sijil cerai dia. Kemudian wali dia pula siapa? Nak tahu wali dia. Ayah dia ke wali, kadang ayah dah meninggal. Pakai pula wali adik-beradik lah sibuk sebapa. Bila adik-beradik sibuk sebapa kan, nak kena ada si suap beranak wali dia. Kemudian kena ada suap beranak pemohon. Banyaklah dokumen ni. Itu perempuan tu dia leceh sikit. Tapi walaupun meleceh, itulah memang dia punya syarat begitu. Memang perempuan ni dia banyak sikit dia punya dia punya orang kata borang-borang yang dia penuh kena sediakan macam tu. Okey dan cukup soalan tadi. Boleh. Itulah janda bias lah. Betul kan dia tanya tu kan? Betul kan? Maknanya pagi kahwin, petang meninggal. Itu namanya kategori janda bias. Ataupun bukan meninggal pun bercerai. Pun boleh jadi janda bias lah, bercerai. Maknanya pagi kahwin, petang nak kena talak. Entah pondo angin masuk dalam kepala lelaki tu suaminya, dia terus jatuhkan talak. Mungkin bergaduh apa dan sebagainya, mungkin ataupun masalah ketika berbalah masalah duit dan sebagainya, maka akhirnya bergaduh, tu dia jatuhkan cerai. Masa itu juga lah petang tu kan. Itu dia kata janda bias. Untuk kategori jenis ni memang kena mohon mahkamah lah. Kalau nak kahwin dengan orang lain. Itu pun kalau ada orang lain nak kahwin dengan dia. Tapi biasa jarang lah orang akan ambil masa. Bila pagi kahwin, petang bercerai, tentulah dia akan ambil masa menung dengan bangang dia menung tu. Tunggulah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, barulah dia terfikir pun nak kahwin balik. Fikir nak kahwin balik kan. Tak ada dia dah. Kan hari ni cogai, besok dia nak kahwin lain. Jarang perempuan punya tu lah. Macam tu. Jarang. Lainlah kalau memang dah ada lelaki lain nak dengan dia. Lelaki lain dah ada dengan dia, tapi dia kahwin dengan orang lain. Lepas tu bercerai pula. Janda bias tadi. Sudah tentu besok kemungkinan akan ada orang datang rumah lah nak minang dia. Sebab apa memang dah ada lelaki lain nakkan dia. Ni masalah tak ada lelaki lain nakkan dia. Dia pun makan masa juga nak cari lelaki lain kan. Itu sebagai pengganti arwah suami dia. Takkan dia tiba nak nikah lain. Kubur pun masih apa lagi. Merah lagi kubur. Takkan dia nikah lain kan. Ini bukan masa lah. Itu. Wallahualam. Okay. Mana? Edah dia apa? Kalau ada edah, apa edah dia? Tak ada edah. Kalau ada persetubuhan berlaku, ada edah. Sekarang ni tidak ada berlaku persetubuhan. Kalau tidak ada berlaku persetubuhan, maka tiada edah kepada perempuan itu. Kalau berlaku persetubuhan, ada. Contoh maknanya pagi kahwin, tengah hari ada berlaku persetubuhan, petang bercerai. Kan? Itu mana ada edah dah? Mana edah dia? Edah dia apa tu? Edah dia apa? Suami mati 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari edah dia. Bagi perempuan yang kematian suami. Macam tu. Okey. Kalau bukan kematian suami,
telah berlaku persetubuhan, maka eddahnya tengoklah eddah dia tu. Biasanya 3 kali suci lah. 3 kali suci. Kemudian eddah tu pula tengok juga kan dia bercerai tu perempuan tu masa suci ke dalam berhaid. Masa suci ke masa haid lepas tu dia bercerai. Kalau dia bercerai masa suci, dia punya tempoh sucinya lagi singkat berbanding dengan bercerai ketika dalam haid. Ketika haid ni dia lagi lama lah tempoh dia. Tempoh iddah dia lagi lama. Berbanding dengan orang yang bercerai ketika dalam masa suci. Mana kalau cerai waktu suci, cerai ni suci kan, dia cerai. Cerai, suci, suci, haid, suci, haid, suci. Kan? Suci, haid, suci, haid, suci. Mana habis suci ni, mana dia boleh kahwin lah. Mana suci yang ketiga? Suci pertama, suci kedua, suci ketiga. Suci pertama, suci kedua, suci ketiga. Mana lepas suci ketiga ni, mana dah boleh dia berkahwin lain. Kalau nak kahwin lain lah. Ini kalau seandainya bercerai ketika dalam keadaan haid. Kalau bercerai ketika dalam keadaan haid, ni dah bercerai ketika suci. Ni bersuci lah. Kalau cerai ketika berhaid, mana waktu cerai tu ketika perempuan berhaid, berhaid, suci, berhaid, suci, berhaid, suci. Dia ada satu lagi. Dia suci. Mana waktu cerai tu dia keadaan haid, perempuan dia berhaid, berhaid, suci, haid, suci, haid, suci. Mana suci tu dia mesti ada 3 kali. Mana haid tu dia akan ada 3 kali, haid dia ada 3 kali dan suci pun ada 3 kali. Barulah habis iddah dia. Barulah dia boleh berkahwin dengan lelaki lain. Kalau adalah lelaki lain yang nak kahwin dengan dia. Macam tu. Okey? Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fatta ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'ala bin Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.